ada dua belia yang kita telah pun jemput ke studio hari ini untuk berkongsikan pengalaman mereka, dan kami harapkan samalah juga dengan moto Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda, agar bahan yang kami sajikan nanti dapat menginspirasikan Auda. Seperti yang diberikan, apa kata kita terus saja memperkenalkan dua narasumber kita hari ini yang berada di studio. Kita bersama dengan Yang Mulia Muhammad Saiful Amin bin Rosli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan bersama beliau ni Nisa. Baik, kita bersama dengan Halimatus Rabiatus Zaidah binti Huzaimi. Cantik namanya, secantik orangnya. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kabar baik kan? Alhamdulillah. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi datang ke Rampai Pagi di awal pagi hari ini dan cuba menyuntik semangat, menyuntik inspirasi kepada belia-belia ataupun kepada semua penonton yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini. Bukan hanya di negara Brunei Darussalamnya, tapi sebenarnya Rampai Pagi boleh disaksikan oleh penonton yang berada di negara luar juga. Baiklah, satu dunia untuk boleh memulakan wawancara hari ini, Nisa, mungkin tadi boleh tanyakan soalan yang pertama kepada Muhammad Saiful. Muhammad Saiful, kami diperkenalkan Muhammad Saiful ni sebagai seorang penyair, ya, terma yang digunakan penambang syair. Penambang syair. Jadi kalau boleh ditanyakan, berapa lama sudah sebenarnya Muhammad Saiful berkecimpung dalam bidang syairan ni? Silakan. Berkecimpung dalam bidang syairan ni baru tahun lepas juga. Start wakil sekolah di Ismahab. Start itu mewakili sekolah sampai masuki pertandingan pusat sejarah ni juga lah. Start dari sana lah dia punya anak. Daripada wakil sekolahnya. Daripada wakil sekolah tu. Kalau Halimatus Rabiatus panggil apa ni? Boleh panggil Saidah. Saidah. Kalau Saidah sendiri macam mana? Berapa lama sudah? Kalau Saidah sendiri memperkenalkan syairan ni ataupun mengenali syairan ni sejak dari berusia 13 tahun. Masa tu menuntut di tahun 7 di Sekolah Menengah Berakas. Agak lama sebetulnya. 10 tahun pengalaman sebagai seorang penyair atau seorang penambang syair. Jadi soalan seterusnya ini saya ingin tujukan kepada siapa bisa panggil? Saiful. Itu kenapa minat dengan syair? Minat dengan syairan ni pasal dia punya alunannya tu, dia punya irama-irama tu bermacam-macam lah. Itulah yang membuatkan saya minat dengan syair tu juga. Sama dia punya secara dia punya bait-baitnya tu, kata-katanya tu, ni orang agak mendalam dia punya kata-kata words-wordsnya tu lah macam tu. Saya pernah sebenarnya mencuba untuk belajar menambang syair. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi memang seronok sebenarnya apabila mengetahui, apabila tadi sendiri Nisa dapat menyaksikan perubahan kita ni, dapat membawakan irama-irama syair dengan baik. Tapi kalau boleh dikongsikan untuk pengetahuan kita ini bersama ni, khususnya bagi generasi muda barangkali yang kurang memahami ataupun kurang mengenali syairan ni, tadi ada dikongsikan pelbagai lagu. Mungkin kalau boleh dinyatakan barangkali di antara lagu-lagu irama-irama yang terdapat dalam bidang tadi menyampaikan syairan ni, apa sih irama-irama lagu yang ada? Masa kami bengkel hari itu ada empat tambang Bengawan, tambang Beranyut, tambang Siti Zubaidah sama tambang apa lagi tadi? Burunggai Lanjar. Burunggai Lanjar. Okey, jadi ada 4 irama. Mungkin yang lebih dekat di hati mana satu ni? Yang mungkin dekat di hati memang tambang Bengawan lah. Apa kata kita cuba mendekatkan kami lagi dengan sabar rasanya. Mungkin boleh dihadiahkan kepada penonton Rampai Pagi untuk di pagi hari ini mungkin boleh menambang salah satu syair menggunakan irama tambang Bengawan. Boleh? Boleh. Silakan. Okay, saya mulakan. Sejarah Brunei rentetan panjang, cerita baik buat teladan, kurang elok jadikan sempadan, supaya diketahui jadi
Sejarah perlu diberi perhatian, sumbangan banyak kepada kemanusiaan. Persefahaman kekuatan meningkatkan kecintaan kepada bangsa, agama dan watan. Kenali sejarah bangsa sendiri, lahirlah seni, etika dan banyak lagi. Semua akan turut mempengaruhi pembentukan tamadun hebat jauhari. Alhamdulillah, terpegun mendengarkan ada penonton. Untuk pengetahuan kita bersama, bukannya recording ada penonton, secara langsung, secara live dibawakan hari ini di awal pagi. Mendayu-dayu suaranya, Alhamdulillah. Sampai nasihat yang di lubuk hati terasa. terasa. Masuk sampai. Alhamdulillah. Jadi kata dengarkan lagi. Orang sebelahnya rasanya memang sama-sama hebat ada penonton. Silakan. Rakis ketujuh karangan kurang, aksaranya janggal, berapat berjarang. Di dalam hati sangatlah terang, keluarlah mada sebarang-barang. Masya Allah, Masya Allah. Amat indah. Cukup bangga sebenarnya apabila mendengarkan alunan syair tadi. Tambahan lagi, mereka ini adalah terdiri daripada golongan belia kita ni yang mewarisi budaya kita ni. Alhamdulillah. Akhirnya sebenarnya Nisa dan juga Saiful, Saidah tadi ya, Rabiatul Saidah. Di antara jua tujuan kami di Rampai Pagi membawakan bahan-bahan seperti ini bukan hanya untuk saling sama-sama memberikan, memperlihatkan kepada penonton semua di antara keunikan budaya kita ni. Tapi secara langsung dapat tadi sama-sama mendidik orang ramai, memberikan sedikit kesedaran kepada kita ni semua mengenai dengan kepentingan kita ni mempelajari budaya kita ni dan juga terus menghargai dan mempertahankan budaya kita ni. Kita itu antara identiti kita ni sebagai orang Brunei Darussalam dan juga untuk tadi melihatkan kepada bukan sahaja orang di Brunei tapi orang di luar negara. Tentang keindahan tradisi dan budaya kita ni. Mungkin Ida itu? Saidah. Maaf Saidah. Boleh mengongsikan kenapa sebagai seorang belia sendiri kenapa penting untuk mempertahankan seni menambang ni? Bagi saya, kenapa selaku orang sebagai seorang belia ni, kita ni patut mempertahankan khazanah ni pasal syairan ni merupakan seni khazanah Brunei. Kalau bukan belia, siapa lagi yang akan mempertahankannya kan? So kita ni bertanggungjawab untuk atur. Once tadi tahu, kita ni perlu ajarkan kepada yang lain supaya ianya indah pupus. Pasal kalau kita ni tanya pun, kalau di sekolah-sekolah menengah ataupun sekolah-sekolah rendah, kalau ditanya syairan ni, dorang dah berapa tahu? Dorang mungkin sajak kah? Macam tu. Sebab sajak, membaca sajak dengan menambang syair adalah berbeza. Kalau sajak ianya hanya memerlukan intonasi suara, feeling dan sebagainya. Tapi kalau syairan ni ia banyak suara jua, memikirkan irama jua, kepetahan membaca dan jua yang paling penting itu feeling lah. Kalau kita ni in the feeling dan
syair yang disampaikan itu tidak akan sampai. Betul. Inginkan bertanya ni, mungkin kepada siapa-siapa sajalah di antara keduanya ataupun kedua-duanya boleh menjawab soalan ini. Mungkin ramai yang menyaksikan hari ini bersetuju dengan apa yang saya akan katakan. Kedua-duanya mempunyai suara yang cukup merdu, alunan yang baik dan suara cukup merdu. Jadi apa sebenarnya ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi seorang penambang syair? Adakah syair ni boleh siapa-siapa saja boleh mempelajari syair, ataupun kita ni mesti pandai menyanyi, mesti suara laut baru tak boleh menjadi seorang penyair? Macam mana rasanya? Kalau menambang syair ini semestinya ia pandai menyanyi tu semua tu ni orang kalau kamu menambang ni mesti banyakkan latihan, banyakkan orang mendengar syair-syair yang pernah kena tu. Dari sanalah ia punya ni orang dari sanalah dapat lagu tu. Balik-balik mendengar tu lah yang pentingnya lah. Yang paling penting minat dan konsistensi lah. Jadi kami dua boleh lah ni ya? Boleh. Selepas ini kita ni boleh berbincang bersama mereka. Boleh dapat sesi ya. Terinspirasi hari ini, alhamdulillah. Bukan saja orang di rumah ataupun di mana-mana saja terinspirasi, kami yang di studio ini juga terinspirasi. Macam mana kalau figura? Rasanya macam untuk dalam bidang syair pun rasanya memang satu bidang seni. Betul lah, memang satu bidang seni. Memang kita ni sebagai kita ni sebagai orang seni memang akan selalunya mempunyai satu figura yang jadikan sebagai rujukan. Right? Aku mau jadi seperti dia. Oh, lawa ke dia ni menambang syair. Macam mana belajar macam mana barang-barang macam tu akan teliti ya. Kalau untuk kedua-duanya, mungkin saya mulakan dengan Saiful. Siapa figura yang menjadi rujukan kepada Saiful untuk berjaya dalam bidang menambang syair ni? Figura. Sebenarnya orang sebelah ni. Orang sebelah ya. Alhamdulillah. Yang malu-malu tunggu kan disambut je ni ya. Soalnya dari masa wakil sekolah, kakak inilah yang kira ia mendemokan untuk kami lah. Menjadi jurulatih. Jurulatih juga. Sama ustazah-ustazah sana pun juga. Alhamdulillah. Kalau jurulatihnya sendiri, siapa figura yang menjadi rujukan, yang menjadi idola? Kalau saya, figur utama tu yang paling utama adalah guru saya yang mengajarkan saya dalam seni syair ini, iaitu Cikgu Hajah Nurelawati dan Cikgu Marliana daripada Sekolah Menengah Berakas. So dari diorang ini saya memang diajarkan syair itu, diperkenalkan, dan sampai ke hari ini Jo, walaupun saya sudah tamat dari Sekolah Menengah Berakas, tetap jo guru-guru ini, especially Cikgu Hajah Nurelawati, untuk saya merefer. Cikgu, ni saya esok persembahan ni, boleh tolong dengarkan dan sebagainya. Dan ilmu-ilmu yang diajarkan daripada Cikgu Hajah Lela tadi tu, saya ada catat je lah apa yang patut dibuat, apa tips-tipsnya. Dan pada masa tu, saya dihubungi oleh Smalhab untuk mengajarkan student di sana. Awal-awalnya macam rasa, belum layak ni sebab saya baru tahu satu irama, kata cikgu di sana, indah papa sebab ini untuk pertandingan. Dan saya mencuba saja untuk mengajar dorang, untuk membengkel dorang juga, memperkenalkan syair. Dan selepas itu baru memilih, salah satunya yang saya pilih adalah Saiful Amin ini lah. Saiful Amin ini kerana beliau ni ada background musabaqah, pandai membaca Al-Quran. Sebab kalau kita ni sudah ada basic atau alunan itu, senang untuk mencungkil bakatnya untuk diasuh dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya rasa saya pun boleh mengalun. Pasal kalau dalam jamban mani memang sentiasa dangdut lagi, insya-Allah boleh. Minat pun ada. Jadi itu salah satu pencapaian Saidah dalam yang sepanjang menjadi seorang penambang atau penyair. Mungkin ada pencapaian-pencapaian lain yang ingin dikongsikan. Pencapaian lain cukup ada juga banyak mengikuti pertandingan-pertandingan syair secara berkumpulan, 3 orang masa itu di sekolah menengah, dan ada juga beberapa kali kami menjadi johan masa itu. Dan selepas keluar daripada Sekolah Menengah Berakas, saya sebelum keluar daripada Sekolah Menengah Berakas, saya dihantar untuk mewakili negara ke Nanning, China. Masa itu ada Chai Expo di sana, dan kami memperkenalkan lagi syair ini, memperdengarkan syair ini di depan pembesar-pembesar negara ASEAN pada masa itu. Dan selepas itu balik pada 17 hari bulan September, saya sebenarnya sebelum itu mengikuti pertandingan menambang syair, sayembara menambang syair untuk Jubli Emas. Masa itu memang indah confident lah, sebabnya
yang ikutan ni memang yang berpengalaman dalam syair. So memang di kepala saya memang memang ini mungkin masuk. Dan ketika di Nanning China ada keputusan yang saya dapat masuk ke peringkat akhir dan tarikhnya sama dengan hari balik ke Nanning China. Dan masa tu sampai ke Brunei pukul 2 pagi, malamnya 17 hari bulan itu pertandingan akhir dan alhamdulillah mendapat tempat ketiga. Alhamdulillah. Ini pertandingan antarabangsa. Peringkat kebangsaan lah. Peringkat kebangsaan, alhamdulillah. Tapi sudah sampai sebenarnya mewakili Brunei Darussalam untuk membuat persembahan di luar negara. Satu pencapaian yang rasanya bukan calang-calang, memang sesuatu yang boleh dibanggakan sebenarnya. Baiklah, di atas keterbatasan waktu, rasanya banyak lagi soalan yang ingin kami tanyakan kepada kedua-duanya. Tapi mungkin sebagai soalan terakhir barangkali lah, sebelum tadi menutup wawancara kita ni hari ini, banyak inisiatif yang telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan kita ni, terutama dari segi Kementerian Kebudayaan dan Sukan dan juga Kementerian Pendidikan dengan mengadakan pelbagai anjuran pertandingan dan sebagainya. Jadi dapat tadi lihat lanskap ataupun perubahan dari segi penerimaan para belia terhadap syairan ya. Jadi kalau untuk Saiful sendiri, jawapan yang pendek sahaja. Untuk Saiful sendiri, apa harapan Saiful sebenarnya khususnya dalam dalam bidang penyampaian syair ni dan terutamanya kalau kita boleh fokuskan terhadap penerimaan para belia untuk meminati bidang syair. Harapan saya adalah khususnya untuk generasi muda lah, supaya dorang ini menanamkan rasa minat dalam bidang syairan ni. Pasalnya syairan ni adalah salah satu warisan turun menurun almarhum Sultan Bagawan. Itulah. Alhamdulillah. Kalau Saidah sendiri, Rabiatul Saidah? Kalau Saidah sendiri, harapan itu supaya syairan ini dapat diketengahkan lagi, mungkin dapat mengadakan bengkel-bengkel dan sebagainya. Dan kenapa juga saya ingin kuat hati mempelajari syair ini kerana saya masa ini menuntut di KUPSB dan insyaallah berbekal bakal guru juga dan insyaallah apabila rezeki Allah itu direzekikan menjadi seorang guru nanti saya akan mengajarkan lagi generasi akan datang dan generasi itu akan meneruskan lagi supaya ini indah pupus lah. Itulah sebetulnya harapan kita ni bagi syair di Brunei ini. Kalau bukan tani, belia-belianya siapa lagi? Betul, tepat sekali. Samalah juga seperti ilmu. Ilmu itu akan ke mana kalau bukan dengan cara kita ni menyebarkan, menyalurkan ilmu dan akan disampaikan lagi kepada orang yang lain. Alhamdulillah. Baiklah, daripada Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua narasumber kita ni hari ini. Nisa, kita bersama tadi dengan Muhammad Saiful Amin dan juga Dayang Halimatus Rabiatul Saidah. Terima kasih kerana menyediakan Rampai Pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.